qaddarahu taqdira. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Fadil Tuan Imam telah membacakan untuk kita pada 4 rakaat yang pertama ini 2 buah surah. Pada rakaat pertama 2 dan 3, Tuan Imam telah menghabiskan bacaan pada surah Hamim Al-Ahqaf, di mana surah Hamim Al-Ahqaf adalah surah yang terakhir, yakni surah yang ke-7 di dalam siri surah-surah di dalam Al-Quran yang bermula dengan Hamim, bermula dengan surah Ghafir atau Hamim Al-Mu'min. Pada surah yang ke-40, pada juzuk yang ke-24, diikuti dengan Hamim Fussilat, Hamim Ash-Shura, Hamim Az-Zukhruf, Hamim Ad-Dukhan, Hamim Al-Jasiyah, dan yang dibaca imam tadi Hamim Al-Ahqaf. 7 in a row, 7 surah straight, bermula dengan Ha dan Mim. Dan rakaat yang keempat tadi, Tuan Imam telah membaca 3 ayat yang pertama daripada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak quote 1-2 ayat yang telah dibaca oleh Tuan Imam sebentar tadi untuk kita jadikan pengajaran di dalam hidup kita. Saya nak mulakan pada ayat 29 Hamim Al-Ahqaf yang berkait rapat. Ayat itu berkait rapat dengan satu peristiwa yang berlaku di sebuah tempat namanya Nakhlah. Apa peristiwa? Iaitulah ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dalam perjalanan pulang daripada Taif. Untuk kisah Zaid bin Harithah boleh baca secara detail di dalam suratul Ahzab, sehingga Allah menyebut terus
nama Zaid di dalam Al-Quran. Faqadha Zaidun minha al-ayah. Di tengah-tengah ayat 37 Al-Ahzab. Itu kisah Zaid bin Harithah. Dalam perjalanan pulang dengan luka di kepala Nabi, dengan darah beku di kepala Nabi, turut sama menerima lontaran batu ialah Zaid bin Harithah. Tempat yang boleh kita ziarah, tepi jalan di Taif yang kita panggil Masjid Siku. Masih ada sampai sekarang. Kecil aja tempat dia, bawah gunung tu, bawah bukit. On the way kita nak pergi bandar Taif, sebelah kiri selalu bas, dia akan perlahankan bas. Dan kadang polis tak bagi berhenti, so dia slowkan bas, so kita boleh ceramah dalam bas, tunjuk kawasan itulah Nabi berehat dan meletakkan siku Nabi pada sebuah batu, dan batu tu dia ikut siku Nabi tu, dia lekuk, dia lembut. Waktu Nabi berehat, berdarah di kepala, so Nabi letak tangan siku Nabi dekat batu tu dia lembut, dia ikut siku Nabi, tak sakitlah Nabi. Maka dibinalah satu tempat, panggillah Masjid Siku. Dipagar sekarang, sampai sekarang masih ada. So balik daripada Taif, kan tahu dah Taif, tak payah cerita. Orang Taif menentang Rasulullah. Cuma akhirnya setelah Nabi berhijrah ke Madinah 6 atau 7 tahun kemudian, datanglah rombongan dari Taif untuk menerima Islam. Ini kesabaran Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di antara doa Rasulullah di Taif ketika berlumuran darah Rasulullah di tubuhnya, Nabi berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini, kerana mereka tidak mengetahui. 7-8 tahun setelah Nabi di Madinah, mereka datang dan menerima Islam. Ini kesabaran di dalam berdakwah. Baik, on the way balik sampai di Nakhlah, saya nak quote 1-2 ayat yang Tuan Imam baca. Sampai di Nakhlah, Nabi berehat dengan Zaid bin Harithah sambil Nabi baca Quran. Itulah rehat Nabi, baca Quran. Kita berehat seokok, berhenti lagi. Berhenti dah Ustaz, berhenti jenama lama, tukar jenama baru, cerah masa depan. Tuan-tuan berhenti juga, pergi tukar jenama. Lama tak mau dah, berhenti hati. Tuan-tuan muslimat, Nabi berehat sambil baca Quran dengan Zaid bin Harithah. Allah datangkan, tu yang Tuan Imam baca tadi. Cek ayat 29, Hamim al-Ahqaf. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Allahu Akbar. Nabi sedar tak? Nabi tak sedar waktu tu. Apa dia? Allah kata, ingat wahai Muhammad, wa id sarafna ilaika. Ingat wahai Muhammad, ketika kami hadapkan kepadamu
satu rombongan jin, nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Kami hadapkan padamu wahai Muhammad, sedang Nabi baca Quran tu, Allah hadapkan satu rombongan jin. Nabi sedar tak? Tak. Nabi tahu bila Allah turun ayat ni, baru Nabi tahu. Satu rombongan jin, kata Ibnu Abbas, 7 ekor. Datang dari Nusaibah. Ini pandangan Ibnu Abbas. Nusaibah satu tempat di Iraq. Ini kata Ibnu Abbas. Dan dalam menafsirkan Al-Quran, tafsiran Ibnu Abbas tak boleh lawan. Dia paling hebat di kalangan sahabat ilmu menafsir Al-Quran. Maka Ibnu Abbas sebut 7 ekor jin dari Nusaibah datang duduk depan Nabi dengar Quran. Cuma saya tak pasti jin ni seokok ke tidak, saya tak pasti. Yang tu saya tak tahu. 7 ekor ni datang dengar yastami'unal Quran, lalu mendengar Al-Quran. Nabi tengah baca dengan Zaid. Lalu bila mereka sampai dengar, qalu ansit dia. Lalu waktu mereka keliling Nabi tak nampak jin. Nabi tak nampak. So mereka keliling Nabi, mereka pakat bercakap, qalu, makna ramailah jamak mereka. Ansitu, weh diam weh, tengok duk cakap, diam, duk dengar Quran. Apa pengajaran nak ambil? Pertama, rajin-rajinlah dengar Quran. Kalau tak suka dengar Quran, teruk pada jin. Sebab jin dengar Quran. Jin dengar Quran. 1, 2, diam. Orang baca Quran dalam radio ke apa, diam. Jangan nak menyembah, itu adab. Tak nak, tutup. Susah dengar. Kau tak nak pun nak menyembah, tutup dulu. Kau nak dengar, diam, tak usah sembah. Sebab itu adab. Qalu ansitu. Lalu jin 7 ekor ni tak pakat cakap, duk diam dengan duk bising sangat. Dengar Quran. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Lalu bila mereka balik, dah habis dah dengar Quran tu, mereka pun pulang ke kampung mereka. Ila qaumihim, bertemu kaum mereka. Munzirin, lalu mereka memberi amaran kepada kaum mereka. Apa dia tu? Balik 7 ekor ni terus pergi balai polis buat permit ceramah. Balai polis Cina zaman dia. Balai polis Cina pergi balai polis buat permit ceramah. Allah sebut tu. Hak permit tu aku tambah lah bagi faham. Munzirin, mereka memberi amaran. Panggil semua kaum jin, meh kami 7 ekor nak ceramah. Ayat seterusnya, qalu ya qauman, lalu berkatalah mereka, ya qaumana, wahai kaum kami semua, inna sami'na, sesungguhnya kami telah pun mendengar kitaban, sebuah kitab, unzila min ba'di Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqim mustaqim. Apa pengajaran nak ambil? Seterusnya, lalu jin berkata, wahai kaum, penuh mai malam tu dengan jual kacang, jual VCD, penuh. Macam kita ceramah dulu lah, penuh. Lalu berkatalah mereka, ceramah, kira ceramah ramai-ramai lah, 7
7 ekor ni seorang sikit lah kot. Antaranya mereka kata, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ini pengajaran ketiga. Apa dia? Sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab, dan kitab ini unzila min ba'di Musa, diturunkan selepas Musa. Apa makna? Mufassirin hurai. Maknanya 7 ekor jin ni mereka pernah mendengar Taurat. 7 ekor jin ni mereka kenal Nabi Musa. 7 ekor jin ini waktu mendengar Quran di Nakhlah yang Nabi baca, mereka sudah pun Islam. Itu pandangan mufassir. Sebab mereka kata unzila min ba'di Musa, makna mereka dah Islam sebab mereka pernah dengar Taurat dan mereka tahu beriman pada Nabi Musa, maka mereka dah Islam. Berbeza dengan surah Al-Jin. Dia ada beza. Ayat pertama suratul Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Al-ayat. Ulama kata berbeza dalam ayat suratul Jin. Ayat 1, ayat 2 cerita jin dengar juga Quran, tapi tempat dia berbeza, suasana dia berbeza. Lalu ulama setuju 2 ayat daripada suratul Jin menunjukkan jin itu masih kafir waktu mendengar Quran yang Nabi baca. Sebab ada ayat fa'amanna bih, dan kami beriman kepada dia dalam suratul Jin. Adapun Hamim Al-Ahqaf yang Tuan Imam baca, yang saya baca ayatnya, mereka kata kami tahu ni, ini lepas Nabi Musa, makna mereka dah beriman. Itu beza. Beza dalam suratul Jin, jin masih kafir, akhirnya beriman. Hamim Al-Ahqaf, Islam awal. Baik. Kemudian mereka sebut, hak kami dengar, ini yang paling penting, ada kaitan dengan Ramadan. Jin kata, ayat 30, jin kata dekat kaum dia, yang kami dengar tadi, yahdi ilal haq. Quran yang kami dengar tadi, kami yakin yahdi ilal haq, memimpin ke jalan kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan pimpin kita semua tariq menuju jalan mustaqim, jalan yang lurus. Apa dia tu? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Al-ayat 185 Al-Baqarah. Sehingga ulama sebut Ramadan ni macam hilang seri dia. Ramadan ni macam tak ada seri. Dia berseri tu bila? Sebab Quran turun bulan tu yang dia berseri. Kata para ulama, takat lapar tak makan tak minum bulan lain biasa aja. Kita puasa sunat 10, 9 Zulhijjah puasa sunat, 10 tak boleh, 9 Zulhijjah kita puasa sunat, biasa aja. Lapar juga, sama aja perbuatan. Bukan pasal lapar minum tu, kerana Quran turun bulan Ramadan. Di situ seri Ramadan. Allahu Akbar. Maka saya yakin tuan-tuan muslimat baca elok dah Quran. Alhamdulillah, siang, malam
pagi lepas mayang subuh kita baca, ada yang buat grup tadarus dan sebagainya. Alhamdulillah, cek bacaan, tengok mana idgham, mana tak idgham, mana dengung, mana tak dengung. Kita cek sama-sama bacaan. Alhamdulillah. Tetapi yang penting ialah kita mesti faham Quran turun untuk apa. Tu kena faham. Quran Allah turunkan untuk apa? Baca saja? No. Bagus baca, dapat pahala. Harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, kan hadis. Satu huruf ganda 10. Tambah Ramadan, tak tahu berapa ganda Allah nak bagi. Punya banyak. Baca. Takkan takat baca aja. Perintah-perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Bila Allah kata wahai orang-orang yang beriman, ambil contoh satu tu sudah. Apa sikap kita? Saya tertarik dengan pandangan almarhum Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi Al-Hasani, seorang ulama Al-Azhar. Allah, berketurunan Sayyidina Hasan, ya, Al-Hasani, dia keturunan Sayyidina Hasan. Syekh Mutawalli Sya'rawi, bekas ulama Al-Azhar University. Saya tertarik sungguh bila dia sebut apa kita punya sikap apabila kita baca Quran sampai pada ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Macam mana respon kita? Macam mana sikap kita? Kata almarhum Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, sikap kita ialah seperti mana kita sedang menunggu. Waktu kita baca ayat tu, seolah-olah kita sedang menunggu keputusan yang bakal dijatuhkan oleh seorang hakim di dalam mahkamah. Ni kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Macam mana perasaan? Kan? Bicara 6 bulan kes bunuh, contoh. Peguam bela versus pendakwa raya. Bawa saksi, angkut semua saksi itu, saksi ini. Akhirnya sampailah peringkat hakim nak jatuh hukum. Kita yang hadir sebagai orang yang memerhatikan kes ini, apa perasaan kita? Kita tak apa lagi. Apa perasaan orang yang dituduh? Salah dah lagi? Belum. Hakim tak baca lagi keputusan. Kata almarhum Syekh Mutawalli, macam mana perasaan si pesalah? Macam mana perasaan keluarga si pesalah ketika hakim mula nak baca verdik, mula nak baca keputusan dia? Macam mana perasaan? Dengan penuh khusyuk, dengan penuh berhati-hatikan, dengan satu macam punya menumpukannya kepada keputusan hakim yang akan baca mungkin 100 muka surat ke 60 muka surat ke, hujung dengan ini mahkamah mendapati bahawa Polan bin Polan dihukum penjara sambil hisap rokok 80 batang sekaligus kerana masih belum berhenti merokok di bulan Ramadan. Contoh bagaimana hakim jatuh hukum, suspend tak? Suspend. Macam mana feeling kita waktu tu menunggu keputusan tu? Macam itulah kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika kita baca ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman, kita mesti tumpu. Apa Allah nak kata ni? Kutiba alaikumusiyam, contoh, difardukan atas kamu puasa seperti orang dahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu secebislah kesimpulan besar apa dia.
Berapa lama tazkirah? 3 jam. Berhentilah 2-3 minit. Aku pun letih. Tuan puasa siapa kata tak letih, something wrong. Ya wah. Dia rasa dia tak letih, dia rehat, relax. Kan? Kita nak buat apa? Kita nak istimbat hukum. Apa dia? Hukum paling besar ialah pertama, Al-Quran bukan kata untuk manusia, untuk jin. Jin pun dengar Quran. Jin pun tahu Quran tu kena ikut. Kena ikut Rasul. Sebab itu ayat 31, kalau boleh saya tambah sikit lagi. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Antara isi kandung ceramah jin tadi, kata jin, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, hendaklah kamu perkenankan seruan orang yang menyeru ke arah jalan Allah itu, yaitu Rasulullah itu. Jin pun kena ikut Rasulullah. Wa aminu bih, dan berimanlah kamu padanya. Maka istimbat hukum yang paling besar ialah kita dan jin diperintah Allah ikut Allah dan Rasul, ikut Islam, ikut Al-Quran. Manusia tak ikut kena bakar, jin tak ikut pun kena bakar. Walaqad zara'na li jahannam katsir, sampai habis ayat. Dalam suratul A'raf, Allah sumbat di dalam neraka Jahannam minal jinni wal ins. Na'udzubillah. Semoga ada manfaat sedikit yang kita bahaskan, dan Tuan Imam akan menyambung surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.